Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 4 dengan tajuk Keunikan Adat Resam Perkahwinan yang diamalkan di Malaysia. Adakah anda semua sudah bersedia? Baik kawan-kawan, apakah kandungan daripada video yang akan kami hasilkan ini? Kita teruskan bersama Nur Alia binti Rashid. Silakan Alia. Slide ini mengandungi 4 bahagian. Yang pertama, pengenalan. Kedua, metodologi. Ketiga, keputusan dan perbincangan. Yang keempat, kesimpulan. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita teruskan aspek pengenalan kita daripada Wengdasan, anak lelaki Kumarasan. Silakan Wengdasan. Saya Wengdasan dari Google 4. Jom kita tengok secara umumnya apakah itu adat perkahwinan. Adat dan pantang larang selepas dan sebelum sebuah perkahwinan amat dititik beratkan oleh rakyat Malaysia. Sebagai contoh, bagi kaum Melayu, mereka meliputi meresik, meninjau, meminang dan bertunang sebelum sebuah perkahwinan. Apakah tujuan perkahwinan? Hubungan terikat antara dua orang diiktiraf oleh pihak berkuasa sivil ataupun diikat oleh kepercayaan agama pengantin masing-masing. Bukan itu saja, perkahwinan juga menghalalkan hubungan di antara lelaki dengan perempuan untuk hidup bersama dan juga menetapkan hak dan tanggungjawab mereka sendiri. Apakah modus operandi daripada kumpulan kami untuk melengkapkan laporan ini? Kita teruskan bersama Ui Kian Hui dengan aspek metodologi. Silakan Ui. Terima kasih Syakir. Baiklah, kita teruskan dengan metodologi. Antara metodologi yang digunakan termasuklah internet, soal selidik dan juga bahan rujukan atas talian. Dengan bantuan internet, kami telah merujuk kepada idea-idea dari blogspot yang dikongsikan oleh orang umum atau pensyarat universiti. Maklumat di media sosial seperti Facebook juga digunakan. Di samping itu, bahan dalam bentuk gambar yang berkaitan dengan kajian juga diambil. Soal selidik dalam bentuk Google Forms juga diedarkan melalui aplikasi WhatsApp kepada mahasiswa-mahasiswi Universiti Sains Malaysia Kampus Kejuruteraan. Hal ini adalah untuk meninjau pendapat mereka tentang keunikan adat resam perkahwinan kaum di Malaysia. Bukan itu sahaja, bahan rujukan atas talian seperti buku-buku, slide share dan video secara atas talian juga dijadikan sebagai rujukan kami semasa membuat laporan dan kajian ini. Okey. Nampaknya Diwi, anak perempuan para Mesivam, telah bersedia di atas talian dengan aspek keputusan dan perbincangan. Silakan Diwi. Merujuk kepada slide nombor 7, kita dapat mengetahui bahawa bangsa Melayu memberi responden yang tinggi. Melalui slide nombor 8, kita dapat mengetahui bahawa hanya 88% orang sahaja mengetahui tata cara dan pantang larang adat perkahwinan mereka yang betul. Selain itu, hanya 33% orang sahaja pula mengetahui mengenai adat resam perkahwinan kaum lain. Slide nombor 9 adalah soalan mengenai pernahkah anda menghadiri majlis perkahwinan kaum lain? Dan melalui statistik kajian kita dapat mengetahui bahawa hanya 41% orang sahaja menghadiri majlis perkahwinan kaum lain, manakala 59% orang tidak menghadiri majlis perkahwinan kaum lain. Slide nombor 10 menerangkan mengenai soalan sila pilih adat resam perkahwinan orang Melayu yang anda tahu dan masih diamalkan di Malaysia. Dan kita dapat bilangan respon yang banyak bagi adat bertunang iaitu sebanyak 91.4%, diikuti dengan akad nikah 86.2%, adat meminang 84.5%, adat berinai pula sebanyak 82.8% dan akhir sekali adat merisik mendapat respon sebanyak 75.9%. Baik, kita teruskan dengan Goh Jian Lun dengan keputusan dan perbincangan yang selebihnya. Silakan Goh. Pantang larang merupakan kepercayaan masyarakat yang berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Pantang larang adalah sesuatu perkara yang menyekat kita daripada melakukan sesuatu kerana ia ada keburukan di sebaliknya. Kebanyakan pantang larang adalah diturunkan secara lisan, secara turun-temurun.
Maka, pada hari ini, saya, Goh Jen Lun, ingin membincangkan pantararang adat perkahwinan yang mengenai kaum Melayu, Cina dan India. Pertama sekali, saya akan membincangkan pantararang adat perkahwinan mengenai kaum Melayu. Dalam soal selidik kita, didapati bahawa terdapat 43 responden daripada 56 responden ataupun 74% daripada jumlah keseluruhannya berpendapat bahawa kaum Melayu dilarang keluar dengan pasangan selama 40 hari sebelum dijab kabul. Hal ini demikian adalah untuk mengelakkan daripada fitnah masyarakat. Seterusnya, ia diikuti dengan pendapat bahawa kaum Melayu dilarang keluar ke mana-mana kerana takut disantau oleh mereka yang berniat yang jahat. Ia diikuti pula dengan pendapat bahawa kaum Melayu dilarang tidur di rumah orang lain. Dan akhirnya, pendapat yang paling kurang ialah kaum Melayu dilarang makan nasi dengan gulai berkuah beberapa bulan sebelum naik pelamin. Ia adalah untuk mengelakkan daripada perut buncit. Seterusnya, saya ingin berbincang tentang pantararang adat perkahwinan mengenai kaum Cina. Dalam survey kita, didapati bahawa terdapat 42 responden daripada 50 orang responden ataupun persamaan dengan 72.4% daripada jumlah keseluruhannya berpendapat bahawa tetamu yang menghadiri tidak boleh memakai baju berwarna hitam. Hal ini demikian kerana warna hitam ia melambangkan kesedihan. Seterusnya, ia diikuti dengan pendapat bahawa tarikh perkahwinan mestilah dielakkan dari berlangsung pada bulan perayaan hantu. Bukan itu saja, ia didapati bahawa terdapat 16 responden daripada 50 orang responden ataupun 27.6% daripada jumlah keseluruhannya berpendapat bahawa pasangan pengantin yang mempunyai nama keluarga yang sama adalah tidak digalakkan kerana mereka adalah berasal dari nenek moyang yang sama. Bagi pendapat mengenai tetamu yang kematian ahli keluarganya, tidak boleh memberi angpau kepada bakal pengantin kerana ia tidak membawa tuah yang baik ataupun dikatakan tidak ong, juga mencatat peratus yang sama. Akhir sekali, saya akan membincangkan pantararang adat perkahwinan mengenai kaum India. Dalam soal selidik kita, didapati bahawa terdapat 31 responden daripada 50 orang responden berpendapat bahawa pokok pisang yang dihias menjadi gerbang tidak boleh dibuang dengan sesuka hati. Pendapat yang kedua banyak ialah pengantin perempuan dan lelaki dilarang keluar pada waktu malam setelah habis majlis pertunangan. Seterusnya, ia didapati bahawa terdapat 21 responden daripada 56 responden ataupun persamaan dengan 36.2% daripada jumlah keseluruhannya berpendapat bahawa perkahwinan hanya boleh dilakukan pada waktu malam ataupun semasa matahari naik. Pendapat yang paling kurang ialah pokok pisang tidak boleh diambil oleh pengantin lelaki. Bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Ungkapan ini sengaja saya petik untuk memanifestasikan betapa pentingnya pantararang sebagai adat yang perlu dipatuhi. Walaupun kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain mempunyai pantararang yang berlainan semasa perkahwinan, tetapi inilah yang menunjukkan keunikan Malaysia yang terdiri daripada kaum yang majmuk. Berdasarkan carta bar itu, ditunjukkan majoriti sangat setuju untuk mengekalkan adat resam perkahwinan dengan 28 undian daripada responden. Ini menunjukkan bahawa responden akor tentang keunikan perkahwinan kaum masing-masing yang perlu dikekalkan. Minoriti daripada mereka bertindak neutral. Di sini, ramai daripada responden bertindak neutral soal adat resam dilupakan oleh generasi muda. Soalan ini mungkin masih tidak bersedia untuk dijawab oleh mereka. Majoriti daripada responden sangat setuju bahawa adat resam merupakan identiti kaum sendiri. Ini jelas menunjukkan bahawa responden sangat memelihara sensitiviti kaum tentang aspek sosial. Apakah agaknya yang ingin disimpulkan oleh Amira Nurdiana binti Bahrum? Silakan Amira dengan jawapan anda. Berdasarkan kajian
dijalankan, dapat disimpulkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dengan adat perkahwinan mereka yang unik dan tersendiri. Kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah bersyukur dan berusaha untuk meninggalkan tradisi ini. Hal ini demikian kerana adat perkahwinan ini merupakan satu lambang dan telah menjadi identiti bagi setiap kaum. Ia juga merupakan elemen utama yang membuktikan kepada kita bahawa negara kita merupakan sebuah negara yang majmuk. Oleh itu, setiap masyarakat terutamanya golongan remaja hendaklah menitik beratkan kepentingan adat perkahwinan ini supaya ia sentiasa terpelihara hingga ke masa hadapan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye-bye.